Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Luahkan perasaan, dapatkan bantuan. Adakah anda okey? Saya sedia mendengar. Ya, tahu di mana bantuan? TALK bersama Harmoni. Let's talk. Minda Sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi kerana pada petang ini dapat kita bersua lagi dalam program Influencer at Japan, di mana semua para pelayar Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dapat mengikuti kami bagi program influencer ini, di mana pelbagai topik yang menarik dan yang dapat kita kongsi bersama, di mana kita dapat berkongsi ilmu dan informasi kepada semua pelayar-pelayar kita di Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya Azri bin Zainal Abidin selaku perantara anda pada petang ini. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelayar-pelayar Facebook kami, dan pada petang ini kita ada satu lagi tajuk yang menarik di mana berkaitan dengan kita semua juga dalam ruang lingkup kita sebagai seorang insan, di mana kita jangan meminggirkanlah insan-insan yang berada di sekeliling kita. Tajuk yang kita pilih pada hari ini adalah kesihatan mental anda tidak keseorangan. Dan saya pun tidak keseorangan pada hari ini, di mana saya ditemani oleh panel kita yang didatangkan khas daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu yang berbahagia Dr. Waramlah Ramlan, yang juga merupakan pakar perubatan kesihatan awam, Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat Encik Azri. Alhamdulillah sihat doktor ya. Okey doktor, seperti yang saya maklumkan tadilah, pada petang ini kita akan mendengarkan tajuk tentang kesihatan mental anda tidak keseorangan. Sebelum tu doktor kita saya nak memberikan beberapa fakta tentang doktor ni lah. Dr. Waramlah Ramlan ni merupakan seperti yang saya maklumkan tadi, pakar perubatan kesihatan awam, Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit. Beliau telah berpengalaman sebagai pegawai perubatan selama 13 tahun, di mana beliau pernah bertugas di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga tak salah saya di Labuan doktor ya? Ya, betul-betul. Okey, jadinya sebelum tu juga saya nak memohonlah kepada semua pelayar-pelayar Facebook kita untuk like dan share dan follow lah kita punya page, iaitu Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur WPKL, di Twitter kami @Japan WPKL dan Instagram kami di Japan WPKL. Okey doktor, sebelum tu doktor untuk makluman pada semua pelayar kita lah, kesihatan mental ni berkait rapat dengan kehidupan kita sebenarnya ya. Orang ramai sering mengaitkan kesihatan mental ni dengan penyakit mental, tetapi kenyataan ini adalah kurang tepat. Oleh itu kita membawakan pakar kita lah, iaitu yang berbahagia Dr. Waramlah binti Ramlan, selaku pakar dalam pakar perubatan kesihatan awam dalam Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit ni. Dan untuk makluman semualah, sempena kita pun dah masuk bulan September, penghujung September, dan dalam 2 hari lagi nanti kita akan masuk ke bulan Oktober pula, di mana bulan September setiap tahun untuk 10 September kita akan kita ada satu hari, iaitu Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia,
Dan untuk 10 Oktober pula setiap tahun kita akan ada satu hari iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadinya ia berkait rapat dengan kesihatan mental lah dua-dua hari ni, di mana bukanlah kita nak meraihkannya, tapi kita memberi kesedaran kepada semua lah tentang pentingnya kesihatan mental tu kepada semua masyarakat, terutamanya yang ada di Malaysia ni lah. Kadang-kadang kita nampak orang tu luarannya sihat tapi dalamannya kadang-kadang kita tak tahu apa yang mereka alami kan, doktor kan? Okey doktor. Doktor, mungkin sebelum tu doktor, kita pun akan menerima juga soalan-soalan daripada pelayar kita dari Facebook page kita. Jadinya kita berselang-seli lah soalan daripada kami sendiri dan juga daripada soalan-soalan yang disediakan oleh penerbit dan juga soalan-soalan yang akan ditanya oleh pelayar kita di Facebook page kita lah. Okey, doktor, sebagai pengenalannya, untuk soalan saya yang pertama, boleh tak doktor terangkan apakah itu kesihatan mental? Okey, terima kasih Encik Azri atas soalan yang pertama tadi ya. Okey, macam Encik Azri beritahu tadi yang awal ya, orang selalu salah anggap di antara penyakit mental dengan masalah kesihatan mental ya. Dia dua perkara yang berbeza sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun dia saling berkait rapat lah ya. Sebagai contoh, sekiranya kesihatan mental kita tidak terjaga, dia boleh membawa kepada penyakit mental tu sendirilah ya. Okey, kalau kita lihat kesihatan mental ni ya, dia merujuk kepada satu keadaan yang sejahtera lah ya. Yang mana seseorang individu tu dia menyedari tentang keupayaan diri dia sendiri ya. Kemudian dia dapat mengendalikan tekanan yang dihadapi dengan baik dan seterusnya dapat bekerja secara produktif ya, dan efektif dan menyumbang kepada masyarakat lah. Maknanya kesejahteraan dari sudut mental dia tu dan kesihatan mental ni dia merupakan asas lah ya, asas kepada kesejahteraan individu tu yang mana bila kita lihat setiap individu tu bila mereka sihat mental mereka tu, setiap individu sihat tu akan menyumbang kepada kemakmuran sebuah negara lah, sebuah masyarakat dan masyarakat tu dapat berfungsi secara efektif dan kemudian kesihatan mental ni juga dia merupakan satu ekspresi emosi dia berkait rapat macam mana emosi kita dizahirkan apabila kita berhadapan dengan tekanan. Ada orang mungkin tahap kesihatan mentalnya rendah bila berhadapan dengan situasi A, katakanlah satu tekanan A, cara dia respon pada tekanan tu mungkin dengan cara marah, menengking dan sebagainya, dan ada orang yang lain berhadapan dengan situasi yang sama A juga tapi dia mampu mengawal dengan baik dan mampu mengekspreskan emosi dengan muka yang senyum, gembira tidak terkesan pada dia lah. Jadi masing-masing punya kesan mental lah berbeza dan bukanlah kita mengatakan mereka yang tak mampu dan mengawal kesan emosi itu yang mereka yang menghadapi masalah mental, tetapi ia adalah satu medan yang mana kita perlu memberi bantuan kepada mereka. Ya. Okey doktor. Jadinya kesihatan mental ni bergantung kepada individu tu sendirilah doktor kan. Kadang-kadang kita tak pasti sama ada dia mengalami masalah ataupun kesihatan mental di tahap mana lah kan doktor. Biasanya kita cakap tentang fakta ni kan doktor kan, apa tu kesihatan mental. Kadang-kadang masyarakat Malaysia ni dia lebih suka kepada nombor sebenarnya kan pada tu. So soalan saya yang kedua, doktor ada tak statistik yang terkini yang melibatkan kesihatan mental ni lah, terutamanya di Malaysia ni sendiri? Okey, kalau kita bertanya tentang figures numbers okey, kita nampak lebih jelas lah Okey, kalau kita merujuk kepada satu insiden yang berlaku tu dengan nombor kita akan nampak lebih terang lah Kalau according to WHO Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia menganggarkan dalam satu tahun tu lebih kurang 700,000 kematian disebabkan oleh akibat bunuh diri lah. Okey, sebelum tu lupa saya maklum apabila kita mengalami masalah kesihatan mental, dia boleh bawa kepada penyakit mental dan akhirnya dia berkait rapat dengan tingkah laku bunuh diri. Jadi kat sini kita tunjukkan statistik yang bahagian akhir lah, iaitu statistik yang melibatkan bunuh diri lah Jadi kalau di strata dunia lebih kurang 700,000 kes dilaporkan setiap tahun dengan purata setiap 40 saat tu ada satu kematian disebabkan oleh bunuh diri Kalau kita lihat di Malaysia pula, menurut Global Health Estimate tahun 2019
kadar kita punya kematian bunuh diri itu ialah 5.8 per 100,000 populasi. Maknanya lebih kurang dalam 100,000 orang ada 6 kes melibatkan kematian bunuh diri inilah bagi penduduk di Malaysia. Yang mana kita tengok agak tinggi juga sebenarnya. Dan kalau kita comparekan kepada jantina pula, kita lihat lelaki lebih ramai kematian melibatkan bunuh diri berbanding wanita. Bukan kita nak kata apa lah, kalau ikutkan masalah mental sebenarnya wanita lebih tinggi menghadapi masalah mental, tetapi bila melibatkan bunuh diri, mungkin wanita ni dia teragak-agak. Tapi kalau lelaki ni determinasi dia tu tinggi. Once dia buat, jadi. Jadi mungkin tu antara faktor lah mengapa lelaki lebih tinggi berbanding dengan wanita lah. Dan kalau kita lihat pula dari statistik kepada kemurungan, kemurungannya boleh membawa kepada tingkah laku bunuh diri. Yang di Malaysia, bagi mereka yang berusia 16 tahunan ke atas, mengikut National Health Mobility Survey tahun 2019, lebih kurang 500,000 lah rakyat kita ni yang menghadapi kemurungan. Dan mereka yang kemurungan ni, dia berisiko tinggi sebanyak 20 kali ganda lebih daripada orang lain untuk mempunyai tingkah laku bunuh diri. Jadi itulah kita takutlah, kita prevent daripada awal lah, daripada masalah kesihatan mental, elakkan kemurungan dan elakkan tingkah laku bunuh diri. Dan kita lihat pasca pandemik COVID-19 ni pula memang makin meningkatlah kes-kes kemurungan, kes bunuh diri di kalangan rakyat kita di Malaysia lah. Yang ni pula saya bentangkan tentang statistik daripada PDRM sendiri. Bagi tahun 2021 sebanyak 2020 sebanyak 631 kes sahaja dilaporkan tapi pada tahun 2021 dia naik 80 kali ganda menjadi 1140 kes, lagi tinggi. Ini di pasca selepas kita punya era pandemik COVID-19 lah. Ada banyak faktor lah situ yang berlaku. Dan kalau tahun ni sehingga Jun saja 467 kes dilaporkan kepada PDRM. Okey. Maksudnya untuk tahun 2021 seramai 1142 kes tadi doktor kata kan. Jadinya untuk separuh tahun ni je pun mungkin dah hampir ke separuh daripada kes tahun lepas tu lah kan doktor kan? Betul. Okey. Jadinya paling tadi doktor ada maklumkan juga yang masyarakat Malaysia ni umur sekitar 16 tahun dah mula ada tanda-tanda kemurungan ni lah kan. Ya, betul. Jadinya masih awal lagi tingkatan 4 lagi dah mula kemurungan semua ya. Ya, okay, banyak doktor. faktor lah. Doktor ada salah satu faktornya kan apa tu doktor? Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan menyumbangnya kepada tingkah laku bunuh diri ni. Okey, banyak faktor actually sebenarnya Kalau kita ikutkan apa yang menjadi punca kepada berlakunya kejadian bunuh diri ni, antaranya lah psikososial lah hubungan kita dengan orang lain lah di tempat kerja. Kalau macam yang umur muda mungkin di peringkat sekolah menghadapi masalah dengan keluarga, konflik keluarga dan bagi kalau macam golongan yang muda mungkin isu kewangan lah tiada sumber pendapatan, tak dapat kerja ataupun dibuang kerja, itu pun antara faktor penyumbang lah. Selain daripada tu mungkin juga dia memang secara silsilah keluarganya juga memang mempunyai masalah penyakit mental, jadi dia boleh juga diwarisi. Dia mungkin juga dia dah ada penyakit tu dan bila dia berhadapan dengan tekanan yang tinggi dan penyakit tu jadi terzahir lah penyakit mental tu sendiri. Okey. Jadinya berbagai faktor lah menyumbang kepada tingkah laku bunuh diri ni sendiri doktor ya. Tu persekitaran kita lah kan. Bukan kepada persekitaran kita jugalah. Okey. Itulah menyentuh berkenaan dengan pencegahan bunuh diri ni. Kita macam saya nyatakan tadi tu, kita ada hari untuk hari pencegahan bunuh diri tadi doktor hari pencegahan bunuh diri sedunia yang bukanlah kita sambut tapi kita nak memperingati lah hari pencegahan bunuh diri sedunia setiap 10 September setiap tahun yang kita setiap satu dunia ada bukan meraihkan, nak cakap macam mana tu doktor, nak memperingati lah kan. Kita tak raikan. Kita macam mengingat untuk orang kata lagi mencegah lagi baik daripada mengubati kan.
Jadinya Betul. setiap tahun tu dia mungkin ada tema yang berbeza kan doktor kan. Jadinya apa tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia untuk tahun 2022 ni? Okey. Untuk tema ni memang sekali ikutkan setiap tahun kita bukan menyambut lah ya, bukan kita meraihkan, tapi kita di bulan tersebut kita memperbanyakkan promosi pencegahan kepada penyakit mental, masalah mental, tingkah laku bunuh diri ya. Dan untuk tahun ini dari sudut internationalnya lah, International Association of Suicide Prevention, temanya pada tahun ini ialah Creating Hope Through Action. Maknanya kena ada action kita ambil untuk kita mencegah. Dan action tu lah daripada pelbagai lapisan masyarakat lah, daripada pelaku sendiri, daripada keluarga, rakan, majikan dan masyarakat sendirilah. Dan kalau di peringkat kebangsaan pula, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2022 ini, tahun ini ialah dia punya temanya ialah bertindak segera, harapan terbina. Sama jugalah dia ada action, ada tindakan dekat situ. Apa yang kita perlu lakukan untuk kita mencegah daripada kejadian bunuh diri ni. Dan tema ni memang kita memfokuskan kepada peranan lah, tindakan individu, masyarakat, ahli keluarga bersama-sama untuk bertindak bagi mencegah tingkah laku bunuh diri ni, terutamanya dalam situasi kita di pasca pandemik ni. Kita ada banyak juga isu-isu lain dari segi sudut ekonomi dan sebagainya kan. Jadi itu semua tekanan lah bagi semua individu dan dia menjadi punca lah. Dan pada bulan September merupakan bulan pencegahan bunuh diri dan kita banyak melakukan kempen-kempen dan promosi lah. Antaranya seperti tahun-tahun sebelum ni kita masih juga mempromosikan Let's Talk Minda Sihat lah, bagi mengatasi stigma terhadap kesihatan mental, yang mana promosi itu dijalankan oleh beberapa agensi kerajaan serta NGO lah. Let's Talk ni ialah singkatan kepada TALK. T itu dia kata tell someone you trust about your problems. Kita share, kita bagi tahu, kita kongsi dengan kawan. Walaupun kita rasa stres sikit je, tapi kalau kita kongsi dia rasa ringan. Bercerita dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan pasangan contohnya. Kemudian the A ialah ask for help. Ini kalau kita peringkat yang kita rasa macam kita tak boleh nak cope dah dengan tekanan yang kita hadapi kan, kita meminta bantuan. Kita minta bantuan. Kemudian orang yang menerima bantuan, listen without judgment. L tu ya. Kita dengar, jangan judge je. Kita kata apa dia sikit pun tak boleh tahan ke, tak boleh macam tu. Dia lain orang lain penerimaan dia. Jadi kita dengar tanpa menghukumi dia. Kita dengar apa, kita akui apa masalah yang dia hadapi. Dan kita tengok tahap mana masalah dia dan kita salurkan ke tempat yang betul lah. Know where to seek help. Okay, yang terakhir lah. Kita tahu di mana kita nak salurkan untuk mencari bantuan, di mana mendapatkan bantuan, bagaimana kita nak bantu kawan kita ataupun rakan-rakan kita yang menghadapi masalah tekanan ataupun kesihatan mental ni lah. Okey. Jadinya tadi doktor ada maklumkan tentang promosi tentang Let's Talk Minda Sihat tadi kan. Saya ulang balik semua doktor Talk tell, berkongsi masalah. A ask tu meminta bantuan. L tu listen. Kita mendengar apa masalah yang dihadapi. Jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Dan K, no, ataupun mengetahui di mana untuk mendapatkan bantuan lah. Okey, doktor, kita ada soalan pertama daripada pelayar. Kalau boleh, doktor boleh nampak dekat skrin tu, ataupun saya boleh bacakan doktor. Okey, daripada Cik Muhammad Hafizuddin, daripada pelayar kita doktor. Apakah pandangan doktor tentang orang-orang yang memandang rendah mengenai masalah depression ini? Okey, masalah memandang rendah ni kita tak boleh sebenarnya ialah satu yang memang tak boleh dilakukan lah, tak boleh kita amalkan memandang rendah. Bukan pada orang depresi sahajalah. Orang biasa pun kita tak boleh nak underestimate mereka lah, memandang rendah pada mereka lah. Macam masalah depresi ni, kita tahu mereka ni sebenarnya penyakit mental. Kalau depresi dia kita kategorikan penyakit sudahlah. Mereka ni ada satu stigma lah. Stigma mereka tidak mahu berjumpa dengan orang kesihatan untuk mendapatkan rawatan. Dia malu untuk bergaul sebab orang tahu dia ada masalah penyakit mental. Jadi bila kita memandang rendah pada mereka, kita sebenarnya menjerumuskan mereka ni untuk lebih withdrawal.
lebih mengasingkan diri, dan mana kita tahu kalau mereka lebih mengasingkan diri, tidak mahu bercampur, tidak mahu bertemu dengan masyarakat, mereka akan lebih hanyut dan akhirnya boleh membawa kepada masalah yang lain lah, seperti tingkah laku bunuh diri ni lah ya. Jadi kalau ikutkan kita nak educate masyarakat kita, jangan stigmakan mereka ni, jangan pandang mereka merendah pada mereka ni. Sebaliknya kita beri sokongan, kita beri bantuan, dan itulah yang kita nak tegaskan dalam program kita pada hari inilah. Kita nak educate bukan saja kepada si pelaku, tetapi keluarga, masyarakat juga secara amnya. Bagaimana untuk kita membantu mereka ni. Okey, doktor, ada lagi soalan daripada pelayar kita, daripada para Artemis. Doktor, bagaimana nak mengenal pasti diri kita ini sedang mengalami tekanan jiwa atau mental yang serius yang perlu untuk mendapatkan rawatan? Ada simptom-simptom tak ataupun macam mana? Yelah, macam penyakit-penyakit lain ni kita tahu kan, ada macam contohnya COVID, contohnya ada demam apa semua kan. Yang untuk penyakit mental ni sendiri macam mana? Ada tak kita ada simptom ke ataupun ada macam, ada tak yang boleh kita nampak tanda-tandanya tu, doktor? Ya. Bila kita berkata tentang penyakit, dia mesti ada tanda-tanda di situlah kan. Okey, untuk penyakit tekanan jiwa mental, kalau kita kata tekanan tekanan ataupun masalah mental ni, kita nampak dia baru di peringkat awal lah, belum kepada penyakit lagi lah ya. Okey, kalau di peringkat awal ni ialah bila kita berhadapan dengan situasi yang agak tertekan lah ya. Mungkin kerja yang banyak ataupun menghadapi kematian ya. Contohlah kerja yang banyak ya. Okey, bila kita berhadapan dengan situasi macam tu, macam mana kita tengok diri kita handle dia? Adakah bila kita berhadapan dengan tu kita mula menaikkan suara kita ke, ataupun kita mula memarahi? Contohnya bila masalah di tempat kerja, kita terbawa ke rumah, itu antara tanda-tanda awal lah kita menghadapi tekanan sebenarnya. Dan selain tu ada juga kita merasa kita ni letih, kita mudah lesu, kita tak semangat untuk buat perkara-perkara yang biasanya sebelum ni kita minat perkara tu. Contohnya kita minat berkebun. Sekarang ni bila kita menghadapi tekanan yang kuat tu, kita rasa tak minat untuk berkebun, tak berminat dengan perkara yang sebelum ni kita biasa lakukan lah ya. Kemudian dia mula mengambil cara lain lah untuk menenangkan diri ya, seperti contoh rokok, kita mula menceburi vape, kemudian alkohol, dadah dan sebagainya lah. Dan juga mungkin juga bersifat agresif lah dengan orang lain ya. Dan itu kalau kita ada sudut mereka yang tertekan lah. Manakala mereka yang kemurungan ni pula memang dah ada penyakit mental, dan kita boleh nampak juga tanda-tanda amaran lah. Kalau mereka ni semakin teruk, mereka boleh membawa kepada tingkah laku bunuh diri. Sebelum berlakunya tingkah laku bunuh diri, kita akan nampak dulu tanda-tanda amaran yang mereka mereka ni ada kecenderungan terhadap perkara tu lah ya. Sebagai contohnya kan, bila kita bersembang dengan mereka kan, mereka mengatakan ada idea, ada hasrat nak bunuh diri. Betul dia rasa hidup ni tak berguna, aku ni, kehidupan aku ni sia-sia. Kemudian aku ni beban kepada orang lain. Kemudian mereka merasakan mereka mula melakukan tingkah laku yang berbahaya, sebagai contohnya memandu dalam keadaan yang tak selamat. Itu antaralah yang boleh yang antara amaran yang menunjukkan yang mereka ni kemurungan yang agak teruk yang boleh bawa kepada tingkah laku bunuh diri itu sendiri. Banyak tanda-tanda je, cuma kita kena alert dengan tanda-tanda tu. Kadang-kadang kita tak perasan orang sekitar kita ada tanda-tanda tu. Kita perlu bantulah, kita kena alert dan bantu mereka. Yalah. Mungkin tanda-tanda tu kita tak nampak dengan mata kasar, doktor kan, ataupun itulah yang mengalami itu sendirilah sebenarnya yang tahu tanda-tanda itulah, dan kita sepatutnya kena berfikir lebih positif lah sepatutnya. Doktor, kita ada video untuk ditayangkan, kita boleh saksikan tayangan video ni sebentar. Adakah anda okey? Let's talk. Minda sihat. Hai, stresnya. Hei, kenapa? Cuba cerita. Let's talk. Segannya nak cerita.
Hai, kita kan kawan baik. Ceritalah. Hai, boleh abang bantu? Yes, biar abang uruskan. Adakah anda okey? Let's talk. Minda sihat. Okey doktor, itu tadi video kita doktor. Saya tertarik dengan satu perkataan yang dia kata tu, berkongsi itu indah, memendam itu parah. So kita ke segmen kedua lah soalan untuk soalan kita ni. Untuk segmen kedua ni banyak pada peranan lah, peranan individu, peranan keluarga, peranan komuniti tu sendiri ataupun peranan kita selaku majikan tu lah sendiri doktor ya. Untuk yang pertamanya doktor, soalan yang berikutnya, peranan individu tu sendiri. Apakah peranan individu dalam mencegah masalah kesihatan mental ni dan seterusnya nak mengelak tingkah laku bunuh diri itu? Okay, kalau kita lihat kepada peranan individu sendiri, pertama sekali mereka mesti tahu keadaan keupayaan diri mereka sendirilah dan tahu di waktu mana yang mereka tu mengalami tekanan yang perlukan bantuan. Tekanan hari-hari kita berhadapan dengan tekanan bagaimana cara kita nak berhadapan dengan tekanan tapi kalau kita rasa tekanan yang kita hadapi tu sangat berat dan kita tak mampu hadapinya seorangan, kita perlukan bantuan kat situ. Contohnya kita sentiasa bersedialah bantuan dan sokongan daripada ahli keluarga, rakan bila kawan-kawan ataupun rakan-rakan bertanya kenapa nampak muka lain hari ni nampak sangat murung, tak nak bercakap semua, kita kongsikan mereka. Yang first kita kongsi, kita luahkan apa yang kita rasa lah. Macam Cik cakap lah, bila kita pendam tu parah, berjadi barah juga sebenarnya. Jadi kita kongsikan dengan orang yang kita percayalah, jangan dengan orang yang tak percaya, nanti takut benda tu jadi tersebar pula. Jadi kita pilih dengan siapa kita nak berkongsi masalah kita tu terutama dengan orang yang rakan kita lah. Kemudian jangan duduk bersorangan. Pastikan kita ada rakan-rakan di samping, orang di sekeliling. Sebab bila kita duduk bersorangan ni, kita ada kecenderungan untuk membuat perkara yang salah lah. Mungkin kita akan cenderung untuk kita dah ada idea untuk bunuh diri. Jadi mungkin bila kita seorang tu, kita lagi senang nak melakukan benda tu. Jadi kita duduk dengan bersendirian, sentiasa berhubung. Tak ada orang, kita call supaya orang menemani kita lah sentiasa. Kemudian kita berhubung dengan orang yang mempunyai pengalaman yang sama dengan masalah ataupun tekanan yang kita hadapi. Kita tanya mereka macam mana mereka handle, ataupun kita boleh juga sertai kumpulan-kumpulan sokongan untuk membantu meredakan keadaan yang kita sedang hadapi pada waktu ketika itulah. Dan jika berada dalam keadaan yang sukar, satu lagi, kita cuba alihkan kita punya pemikiran tu, fokus kita kepada sesuatu yang menenangkan. Contohnya kita hadapi kesukaran, tekanan di tempat kerja. Jadi bila kita balik, kita buat sesuatu yang kita seronok. Contohnya kita suka tengok drama, balik kita tengok drama. Ataupun kita suka memasak, balik kita memasak. Kita suka berkebun. Jadi kita distractkan kita punya pemikiran tu kepada sesuatu yang indah lah yang kita suka buat. Kita tidak melayan je perasaan tu dengan benda yang stres tu. Lagi stres jadinya. Betul. Di samping tu, perkara-perkara yang seronok ni juga boleh memberikan kelegaan pada kita lah. Kemudian kalau kita rasa kita perlukan bantuan yang lebih serius, keadaan kita lebih serius, kita mendapat bantuan profesional. Kita ada talian kasih, kita ada befriender, boleh juga ke klinik kesihatan untuk mendapatkan bantuan sedia ada. Yalah. Betul lah. Okay doktor, sebenarnya atas diri kita jugalah, atas individu tu sendiri doktor. Sebab saya pernah baca doktor, macam doktor cakap tadi tu, alihkan fokus pemikiran kita pada sesuatu yang kita minat. Jadinya kita ada satu yang saya baca tu, dia fokus, dia minat dia adalah dengan berpantun. Jadinya dia ni mengalami tekanan, jadi dia meluahkan isi rasa dia tu melalui pantun-pantun yang dia buat tu. Tu yang saya pernah baca lah. Tapi memang dia individu yang mempunyai tekanan perasaan lah. Tapi dia mengalihkan fokus dia kepada benda yang dia minat lah. Tu salah satu contohnya doktor. Boleh macam tu doktor betul, ada. Dan kita lihat juga nota yang ataupun puisi pantun yang ditulis tu, adakah di situ kita sebenarnya kita boleh tengok jadi dia berada di tahap mana. Sometimes dia boleh masukkan idea bunuh diri tu dalam dia punya puisi dan pantun tu kan. Kita kena alert kat situ. Tengok kalau macam sikit-sikit tak apa. Tapi kalau kita nampak macam dah teruk, di situ dia perlukan bantuan. Nota ataupun pantun puisi tu adalah satu cara dia menyalurkan dia punya tekanan tu, dan juga bagi orang yang sekitar, di situ juga kita boleh mendapatkan idea bagaimana tahap dia ni.
Dia ni okey ke tak okey sebenarnya. Kalau dia dah nampak dah okey. elemen-elemen yang kecenderungan kepada bunuh diri ke apa di situ, dah kita perlu intervene dia lah, kita perlu bantu. Ya, betul. Jadinya apa yang mereka perlukan adalah pertolongan sebenarnya untuk mengurangkan keperitan emosi lah yang mereka lalui. Jadinya peranan kadang-kadang peranan individu tu je tak mampu untuk untuk menanggung itulah tekanan perasaan ni semua. Jadinya peranan orang di sekeliling, maksudnya dari keluarga, rakan, sahabat ataupun orang yang terdekat, apakah peranan mereka ni untuk sama juga untuk mencegah masalah kesihatan mental ni daripada nak mengelakkan daripada tingkah laku untuk membunuh diri ni, doktor? Okey, bagi orang yang di sekitar, sebagai contohnya rakan-rakan, sahabat, ahli keluarga, sama macam tema yang sebelum ni, kita creating hope through action kan. Jadi action tu penting lah. Pertama Betul. sekali kita kena pasti kita belajar tanda-tanda amaran. Dia ni kemurungan, dia ni stres, tanda-tanda dia ni nak ada idea untuk bunuh diri. Sebagai contohnya dia tidak mahu bercampur dengan orang lain. Tu tanda-tanda lah. Ataupun dia mengalami kemurungan yang terlampau. Kemudian dia ni bercakap perkataan-perkataan yang macam hopeless lah, tiada harapan. Aku ni tiada harapan, hidup sia-sia, tak nak hidup lagi. Dan ada juga setengah-setengah individu yang mengalami tekanan yang terlampau ni, mereka ni sometimes kita ahli keluarga lah kena cepat pick up yang part yang ni. Mereka ni mengalami perubahan tingkah laku yang drastik. Sebelum ni mereka kemurungan, tiba satu hari mereka rasa sangat ceria, sangat gembira, mula berjumpa dengan kawan-kawan, bersalam dengan kawan-kawan and say bye-bye, kita boleh tangkap kat situ dah. Yang dia ni ada something lah, dia dah decide dalam mind dia nak proceed dengan agenda untuk bunuh diri itulah. Jadi dia nak berjumpa dengan orang kereta akhir, sometimes ada yang menulis wasiat. Jadi dia dah rasa ketenangan dengan the idea of membunuh diri tu. Itu pun kita kena tengok. Antara juga tu tanda-tanda amaran tu ya. Selain tu apa lagi yang keluarga ataupun ahli keluarga rakan-rakan boleh tanya, buat ialah bertanya, sentiasa berhubung ya. Kemudian tak salah sebenarnya kita nak tanya dengan orang tersebut, awak ni ada idea untuk bunuh diri ke? Tak salah. Sebab kalau orang yang betul dia masih siuman, dia kata tak ada lah. Kalau orang yang macam cenderung begitu, dia akan senyap dan kita boleh tahu dia dah ada pemikiran-pemikiran sebegitulah. Tak salah untuk kita bertanya, kita terus terang. Betul. Kemudian kalau kita dapat kena pasti mereka dah ada idea tu, suicidal thought, pemikiran untuk bunuh diri tu, kita hadkan akses mereka kepada benda-benda yang bahaya, tempat-tempat yang bahaya, tali, pisau dan sebagainya. Biar ada seorang-seorang, tak boleh lah, kena sentiasa ada yang menemani lah. Kemudian tunjukkan sokongan kepada mereka, sentiasa berada kat sisi mereka, sentiasa mendengar, kemudian mengakui lah kata-kata luahan hati mereka tu lah. Jangan kita menafikan mereka lah, sebab mereka perlukan support time tu. Okay. Kemudian sentiasa berhubung, buat panggilan, lakukan aktiviti bersama-sama. Kalau kita buat aktiviti, kita ajak sekali pergi beriadah, pergi bersenam bersama, tengok movie sama-sama. Dan bantu mereka dapatkan bantuan lah. Itu antara yang boleh kita sebagai orang yang rapat dengan mereka, ahli keluarga ataupun kawan-kawan, bantu kawan yang menghadapi masalah. Okey. Doktor, apa pandangan doktor bila ni mungkin luar daripada itulah, macam tadi doktor kata yang terakhir tadi, bantu mereka untuk mendapatkan bantuan tadi tu, bila orang kata jumpa kaunselor ni dia macam ada satu silap, macam ada silap je dia tu kan, macam dia ni ada something macam tu kan. Pemikiran orang kita ni selalu macam tu. Apa pandangan doktor? Ya, betul. Pemikiran orang Melayu kita memang macam tu. Bila jumpa kaunselor, jumpa pakar psikiatri, kita akan ada satu stigma yang mengatakan okey, dia ni sakit mental, dia ni gila. Sebenarnya idea tu lah kita nak perlu buang masyarakat untuk jumpa kaunselor. Tak semestinya orang yang bermasalah saja jumpa kaunselor. Kadang-kadang kita memerlukan satu keadaan yang memerlukan kita membuat pilihan. Kita nak decision tentang kerjaya, kita boleh merujuk pada kaunselor. Kaunselor tu pemudah cara bagi kita. Tak semestinya untuk masalah kesihatan mental sahaja.
Ya. Sebenarnya banyak lagi skop yang boleh di-cover oleh kaunselor ni. Motivasi pun di bawah skop kaunseling jugalah. Jangan kita stigmakan mereka lah. Sebab bila kita stigma tu lah menyebabkan pesakit-pesakit ni ataupun individu yang terkesan ni, mereka tidak mahu tampil ke hadapan untuk mendapatkan rawatan. Ya, betul. Itulah. Dan selain daripada itu tadi macam doktor cakap tu lah, macam badan bukan kerajaan tu tadi, macam befrienders ataupun talian kasih tu lah tadi doktor kan, tu salah satu saluran dia lah ya. Betul. So doktor, kita ada soalan daripada pelayar kita ni, daripada Encik Kamisan Adnan. Doktor boleh doktor terangkan ciri-ciri mampan untuk mengawal tekanan yang ada hubungan dengan kesihatan mental. Mengawal ciri-ciri mampan untuk mengawal tekanan yang ada hubungan dengan kesihatan mental. Okey, terima kasih soalan yang baguslah cara kita nak hadapi tekanan. Sebab tekanan ni ialah step yang pertama untuk membawa kita kepada masalah kesihatan mental, kepada penyakit mental, kepada tingkah laku bunuh diri. First kali cara kita berhadapan dengan stres lah. Jadi stres ni tak dinafikan lah. Setiap hari kita berhadapan dengan stres di tempat kerja, di rumah, di mana saja kita berhadapan dengan stres. Even di traffic jam hari-hari di KL pun kita berhadapi dengan stres sebenarnya. Tapi apa yang penting ialah apakah punca kepada stres kita itu sendirilah. Jadi kita target kepada punca apakah akar umbi berlakunya stres tu. Jika stres tu melibatkan hubungan kita dengan pasangan ke, hubungan kita dengan majikan ke, kita bersemu ke dan settlekan masalah. Itu paling penting. First kali settlekan masalah apa yang menyebabkan stres tu berlaku lah. Dan cara lainnya ialah kita tangani stres untuk jangka masa pendek lah. Apa yang kita boleh buat, kita boleh mengamalkan kaedah 10B. Kaedah 10B ni dia semua start dengan B. Contohnya bertenang, bernafas dengan dalam, tarik nafas dengan dalam, kemudian hembus. Kemudian kita berkata kepada diri sendiri, relax, jangan stres. Kita berkongsi perasaan dengan orang lain. Kita boleh juga buat kaedah terapi seperti urutan, terapi mendengar muzik, aromaterapi, bersenam, beriadah, berfikiran secara positif, dan paling penting sekali ialah pendekatan kita dengan secara rohani lah, solat kita, kita berdoa, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu elemen yang penting jugalah. Kita tak boleh nak nafikan perkara tu yang bantu kita untuk kita berhadapan dengan stres kita hari-hari, dan itu yang menyebabkan kita mampu buat kita kuat lah. Itu jangka masa pendek lah. Jangka masa panjang ni lah kena pasti apa isunya dan cuba settlekan isu tersebut. Jadinya kita itulah berdoa mengikut cara masing-masing lah kan. Okey doktor, ada soalan lagi. Soalan daripada para Artemis ni aktif bertanyakan soalan. Beliau tanya, doktor boleh kongsikan contoh-contoh aktiviti senaman yang boleh release stres? Dan nak tanya, betul ke makan coklat boleh kurangkan stres? Sedap juga coklat petang ni kan. Betul. Okey, aktiviti senaman, apa-apa aktiviti senaman yang melibatkan physical activity mengeluarkan peluh akan mengeluarkan hormon yang menggembirakan. Buatlah apa-apa senaman pun, dia akan menggembirakan, akan menenangkan hati kita lah. Pasal bila kita beriadah, dia akan mengeluarkan hormon yang menggembirakan. Selain daripada tu, urutan tu banyaklah. Kalau kita nak kata contohnya urutan yang kita ada keluar dalam kita punya infografik ialah urutan bahu dan leher, pangkal bahu dan leher lah. Kita buat urutan daripada leher tarik keluar ke bahu lah. Yang tu pun ada infografik yang boleh kita cari lah di media sosial, cara untuk meriliskan stres. Sebab bila kita stres, antara simptom yang kita hadapi lah kita mudah sakit pangkal leher dan juga bahu lah. Okey, itulah juga antaranya. Macam coklat boleh dimakan, tetapi dimakanlah secara berpada-pada, jangan sampai kencing manis. Boleh. Makan juga adalah benda yang menggembirakan. Ada orang dia stres dia makan, tapi dia kena limit jugalah apa yang dia makan, waktu dia makan, kuantiti makanan tersebut. Jadi coklat tak ada larangan. Itulah berpada-pada doktor kan. Mungkin Cik Farah ni memang suka makan coklat lah tu yang nak menghilangkan stres dia. Okey doktor, untuk peranan yang seterusnya doktor tadi saya just ada nak memetik ucapan daripada yang berbagi Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam semasa persidangan psikologi perkhidmatan awam ke-26 pada 27 September yang lepas, di mana
dalam ucapannya beliau menyatakan set minda positif membuatkan kita semua berasa bahagia dalam kehidupan, berpuas hati terhadap pekerjaan dan berprestasi tinggi dalam menjalankan tugas. Manakala tingkah laku positif mendorong penjawat awam mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif dan membuatkan mereka memberikan perkhidmatan yang cekap, telus dan beretika. Jadinya doktor, inilah nak menyentuh tentang majikan ni kan. Majikan pun ada peranan mereka sendiri untuk nak mencegah kesihatan mental. Terutamanya doktor sendirilah selaku barisan hadapan kan, masa kita mengalami pandemik COVID-19 sebelum ni yang 2 tahun melanda negara, mungkin ramai petugas-petugas barisan hadapan yang mengalami kesihatan dari segi mental tu sendirilah. Mental tak kuat lah orang kata kan. Jadinya ada tak apa peranan majikan ni doktor untuk dalam mencegah masalah mental ni, kesihatan mental ni sendiri dan seterusnya nak mengelakkan daripada tingkah laku bunuh diri. Dan yang tadi tu ucapan tu khas untuk penjawat awam lah. Mungkin kita terbukalah pada semua petugas-petugas di seluruh negara lah. Okey. Majikan juga sebenarnya secara langsung dan tak langsung, majikan sebenarnya ada menyumbang unsur stres kepada anak buah sebenarnya. Itu memang kita sudah maklum kan, betul. Tapi bagaimana kita nak mewujudkan suasana harmoni antara majikan dengan pekerja? Ada cara dia. Okey, cara yang paling simple lah, sentiasa kita berhubung lah, kita bertegur sapa dengan anak buah, bertanyakan khabar, bertanyakan isu-isu masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian di samping tu, sebagai contoh macam di jabatan kami sendiri, kita memang ada buat program lah untuk kita punya barisan frontliner. Kita adakan sesi terapi, intervensi, kaunseling secara berkumpulan, berkelompok, ada juga secara individu. Itu antara perkhidmatan yang disediakan di peringkat jabatan dan saya percaya kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan memang mempunyai kaunselor mereka sendirilah, pegawai dan kaunselor yang boleh dirujuk lah untuk aktiviti-aktiviti seperti inilah. Boleh memberi latihan lah dan juga intervensi bagi masalah kesihatan. Selain itu, apa lagi yang majikan boleh buat ialah kita wujudkan satu tempat di tempat kerja kita. Mungkin kita tak dapat nak mewujudkan satu ruang yang semuanya positif. Mungkin kita ada satu ruang sudut yang kita boleh panggil ruang minda sihat sebagai contohnya, yang mana kita boleh letak di situ. Mungkin di dinding-dinding tu kita letakkan kata-kata yang positif, frame positif. Kita boleh juga letak catur kat situ. Jadi waktu rehat orang stres boleh release, main chess, main panggil carom contohnya lah. Wujudkan satu tempat tu, letak pokok-pokok bunga yang cantik, ataupun boleh juga letak punching bag ke contohnya. Jadi kalau macam geram-geram ke apa, dia boleh punch bag tu kan contohnya lah kan. Jadi yang itu mewujudkan satu ruang sudut minda yang sihat di situlah untuk staff tu release stress dia di waktu bekerja lah. Di samping tu, selain itu mungkin juga boleh buat sesi debriefing lah secara one to one ataupun berkumpulan. Kemudian staff yang paling penting mengambil tahu, mungkin kadang-kadang ada antara staff kita yang mengalami kematian ataupun mengalami kita kena pastilah staff yang berisiko. Dia ada staff yang berisiko untuk menghadapi masalah mental lah, terutamanya kalau kita kena pasti mereka-mereka yang ada masalah keluarga, ada menghadapi masalah kewangan ataupun ada masalah baru menghadapi kematian keluarga terdekat. Jadi situ kita boleh approach mereka, tanya apa bantuan dia perlukan. Macam saya rasa banyaklah di office kita buat kan, kita buat collection, membantu rakan-rakan yang ditimpa kemalangan dan sebagainya. Itu pun antara yang boleh dilakukan lah, yang boleh di-initiate oleh majikan lah untuk membantu dalam kerja dia. Kemudian samping itu menggalakkan sokongan sosial kepada pekerja yang memerlukan, mewujudkan pelan kesihatan mental pekerja seperti sokongan psikososial, ada flow untuk merujuk pekerja yang berpotensi masalah mental kepada agensi yang berkaitan dan menyediakan caruman insurans kepada pekerja lah untuk keperluan mereka di masa akan datang. Okey. Itulah saya tertarik dengan doktor kata sediakan satu ruang ataupun sudut untuk para petugas ni doktor kan. Contohnya ruang karaoke ke kan, ada kerusi urut ke kan. Jadinya boleh hilangkan stres tu sendirilah.
Okey, sebab kita ni kadang-kadang orang kata seharian bekerja ni pun badan kita pun jadi penat kan doktor kan. Okey, doktor, untuk inilah tu peranan majikan doktor kan. Tapi kita ke soalan seterusnya, tu peranan yang lebih besar sikit. Skop kita lagi besar, iaitu peranan komuniti. Peranan komuniti tu sendiri dalam untuk mencegah masalah kesihatan mental ni lah. Orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati kan. Jadinya apakah peranan komuniti itu sendiri dalam mencegah masalah kesihatan mental ni? Inilah untuk mengelakkan daripada tingkah laku bunuh diri ni lah dalam kalangan individu. Ya. Okay, Kita lihat peranan komuniti ni sebenarnya besar. Cuma masalah sekarang ni kita ni tidak mengamalkan menjaga tepi kain orang kan. Jadi saya rasa itu yang menyebabkan kita tak ambil tahu apa yang berlaku pada jiran-jiran di sekitar kita. Sebenarnya masalah kesihatan mental ni bukan melibatkan orang di sekitar kita saja. Dia sebenarnya berefek kepada diri kita juga sebenarnya. Jadi sebagai komuniti kita kena alert, kita kena cakna dengan apa yang berlaku di persekitaran kita. Sebagai contoh mungkin kita ada WhatsApp group di komuniti tempat tinggal contohnya. Kita ada WhatsApp group yang kita boleh salurkan maklumat tentang bencana ke ataupun apa-apa isu yang menimpa rakan-rakan kita, jiran kita yang mana yang kita boleh memberi bantuan, salurkan bantuan di situlah bertanya khabar kepada mereka, bertanyakan apa keperluan yang kita boleh bantu mereka. Jadi kat sini kita memang perlu menjaga tepi kain orang untuk kita membantu kesan dan juga kita membantu menghulurkan bantuan terhadap apa yang bantuan kepada mereka yang memerlukanlah. Kemudian antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah sebagai satu masyarakat, mungkin dalam masyarakat di satu kejiranan contohnya kan, kita boleh buat satu Zoom meeting komuniti, kita anjurkan ceramah, aktiviti keagamaan secara fizikal ataupun online di masjid, di pusat-pusat tempat ibadah yang lain. Itu pun satu cara komuniti kita membantulah untuk mengelakkan masalah kesihatan mental inilah. Kemudian jangan kita mendiskriminasikan mereka lah. Jangan kita pandang rendah, kita pinggirkan mereka yang masalah. Kita kena bantu. Itu yang penting lah. Jangan kita pandang rendah dan jangan kita stigmakan mereka ni. Kemudian jika berlakunya sebarang kejadian sakit mental ataupun tingkah laku bunuh diri di kawasan bahan pilihan kita, jangan kita menularkan gambar dan video lah, sebab perkara tu boleh menjadikan keaiban kepada keluarga yang mati lah. Kemudian menyebabkan keluarga pula jadi tekanan, bermasalah dari segi mental mereka lah. Kemudian selain benda tu kita kena ambil tahu, tanya khabar macam biasalah orang sekitar kita dan juga yang terlibat terkesan dengan kejadian-kejadian yang tak diingini lah. Kemudian kita tidak menghakimi mereka, kita tidak mengatakan mereka bersalah, sebaliknya kita membantu mereka lah pada mereka yang memerlukan bantuan dari sudut kesihatan mental ni. Kemudian kita bantu juga komuniti kita untuk meningkatkan kesedaran, kita panggil untuk buat ceramah dan sebagainya, kita bagi mereka sokongan emosi, sokongan kewangan dan kita bantu mereka, salurkan mereka kepada bantuan-bantuan sosial dan juga kewangan yang mereka boleh dapatkan bantuan daripada tu. Kita bantu mereka untuk dapatkan bantuan-bantuan tu. Itu antara yang komuniti boleh lakukan lah. Ya, betul. Betul. Okey, doktor, kita ke soalan yang seterusnya. Tadi kalau kita kata komuniti itulah sendiri. Sekarang ni untuk peranan media lah. Tak kira sama ada media masa ataupun media sosial tu sendiri. Apa peranan yang boleh dimainkan oleh pihak media ni sendiri untuk mencegah masalah kesihatan mental ni sendiri, untuk mengelakkan daripada tingkah laku bunuh diri ni? Okey. Media memainkan peranan sangat penting lah, sebab media semua orang akan melihat kepada media. Kita melihat berita, kita melihat media sosial dan sebagainya. Peranan dia yang penting ialah kita mengeducate masyarakat kita macam mana kita nak kenal pasti mereka yang masalah ni. Kita educate supaya mereka tidak mendiskriminasi mereka yang ada masalah penyakit mental. Itu yang utamalah peranan mereka untuk memberi pengetahuan, untuk menyebarkan pengetahuan. Dan yang keduanya ialah tidak menyebarkan isu-isu terutamanya bunuh diri seperti gambar, video, infografik yang mana bila gambar-gambar ini tersebar luas,
dia sebenarnya boleh mencetuskan copycat suicide kita panggil ya. Maknanya kita orang-orang yang ada idea bila mereka melihat gambar-gambar video-video ni, mereka lebih cenderung untuk daripada idea bertukar kepada perbuatan untuk melakukannya. Percubaan tu. Jadi kita tak nak video gambar tu di viralkan ataupun dikongsi secara meluasnya. Kita just jangan jadikan dia sebagai satu topik untuk muka depan yang memanaskan isu dan berita lah. Benda tu patutnya dijadikan satu pengetahuan satu sistem untuk kita mengajar lah, untuk mengajar masyarakat apa yang perlu dilakukan untuk mengelakkan, bukan untuk menyebabkan benda yang telah berlaku lah. Dan kemudian selain daripada tu, kita juga kena hormat lah, samping kita tak nak menyebabkan berlaku lagi kes, kita pun nak hormat pada keluarga si mati lah. Dan kemudian ambil platform media ni sebagai satu medium untuk kita mendidik masyarakat lah, macam saya beritahu sebentar tadi. Dan kemudian pelaporan tu biarlah pelaporan yang tepat lah tentang insiden tersebut dan tidak terlalu terperinci lah, yang boleh menyebabkan perkara lain yang tak diingini lah. Saya rasa itulah yang paling penting lah, tanggungjawab media sosial, media masa secara amnya. Ya, okey. Jadinya media ni mampu untuk menjadi ejen perubahan lah doktor ya, untuk mendidik dan membentuk pemikiran masyarakat lah ya. Okey doktor, kita ada video ke seterusnya? Tak ada dah ya. Okey. Jadinya mungkin ni lah doktor. Ada soalan yang terakhir ni. Inisiatif lah Kementerian Kesihatan Malaysia tu sendirilah untuk bagi mencegah tingkah laku bunuh diri ni sendiri doktor. Okey, di peringkat kementerian memang kita ada pelan tindakan strategik lah untuk kesihatan mental 2020 sehingga 2025 lah, yang mana kita menggariskan komitmen bagi pencegahan bunuh diri ni kita nak menangani tingkah laku bunuh diri lah Antaranya adalah selain bila tu kita juga ada usaha untuk dikriminalisasi. Maksudnya kita nyah jenayah. Kalau ikutkan keseksaan, mereka yang cuba membunuh diri ni adalah satu kesalahan, satu jenayah. Tapi sebenarnya kita lupa, sebenarnya mereka bunuh diri ni disebabkan mereka ni ada masalah, ada tekanan. Mereka ni kita kata tak sihat lah. Jadi kita tak boleh nak kata mereka patutnya kita cas mereka ni melakukan jenayah. Jadi section tu lah kita nak keluarkan supaya orang yang bermasalah ataupun ada cubaan bunuh diri ni dia boleh tampil ke hadapan untuk mendapatkan rawatan, dan kita tak cas mereka sebagai satu kesalahan jenayah kena cuba bunuh diri lah. Dan kita dah telah bawa isu ini sehingga ke Majlis Jemaah Menteri, dan sekarang ni masih menjadi di peringkat pertimbangan oleh Jabatan Peguam sendirilah untuk kita lihat sama ada boleh dinyah dikriminalisasi ataupun tidaklah isu ni. Okey, doktor. Kita ada soalan lagi ke daripada pelayar kita? Tak ada, okey. Jadinya doktor, saya rasa doktor telah memberikan satu hujah yang mantap tentang kesihatan mental ni sendiri, dan terutamanya berkenaan dengan nak mengelakkan tingkah laku untuk membunuh diri inilah doktor. Okey. Doktor, mungkin doktor ada kesimpulan doktor sendirilah untuk kita rangkumkan tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Okey, apa yang saya haraplah daripada ceramah ni, semua yang mendengar memahami maksud yang saya cuba sampaikan sampai ke hati masing-masing lah. Dan kita perlu tahu apa yang kita perlu tahu. Di sekitar kita ni ramai yang menghadapi masalah tekanan, stres, masalah kesihatan mental, dan kita perlu alert, cakna dengan tu, dan kita bertanyakan apa bantuan yang kita boleh bantu mereka. Kita cuba untuk mengelakkan situasi itu menjadi lebih teruk lah. Itu peranan kita lah sebagai individu terhadap diri kita sendiri, sebagai komuniti dalam masyarakat, sebagai ahli keluarga, tengok pada anak-anak kita ataupun adik-beradik kita, siapa yang menghadapi masalah lah. Dan kalau kita ni betul-betul ambil berat tentang persekitaran kita, orang-orang di sekitaran kita, insya-Allah kita akan dapat membantu mereka supaya mengelakkan mereka daripada masalah kesihatan mental menjadi penyakit mental, dan seterusnya tindak bunuh diri dapat dikurangkan lah. Itu harapan saya lah, insya-Allah. Okey, insya-Allah doktor. Okey doktor,
dan terima kasih kepada tentang isu yang kita rungkaikan pada petang ni, iaitu kesihatan mental anda tidak keseorangan. Cuma saya nak, apa yang boleh saya simpulkan tadi tu tentang yang doktor maklumkan tadi tu lah, let's talk tu lah tadi tu, let's talk minda sihat tu, TALK tu, T untuk tell someone tu, kongsi masalah. Lepas tu kita kena minta bantuan, A, ask for help, L, listen without judgment, dengar tanpa menghukum atau menghakimi lah. Dan yang paling penting K, know where to see help ataupun tahu di mana untuk mendapatkan bantuan. Tu yang paling penting lah. Okey doktor, bagi pihak Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagi Dr. Waramlah binti Ramlan selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang sudi untuk bersama-sama kita bersama pelayar Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini tentang dalam program Influencer Japan untuk topik kita kesihatan mental anda tidak keseorangan. Terima kasih juga kepada pelayar-pelayar yang sudi menanyakan soalan dan juga menonton kami secara atas talian ini. Saya ni ada sediakan 2 pantun doktor tentang kesihatan mental ni. Bukan kesihatan mental lah, kesihatan lah ya doktor. Tak perlu jawab doktor. Kalau nak jawab pun boleh juga. Okey doktor. Okey, andai kayu masih dirimba, jangan disepah paku dan pahat. Andai sayu bersedia hiba, jangan diabai perilaku sihat. Wahai sekalian rakan dan taulan, ingat ini pesanan saya. Marilah sahut seruan kerajaan, sihat rakyatnya, makmur negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Luahkan perasaan, dapatkan bantuan. Adakah anda okey? Saya sedia mendengar. Ya, tahu di mana bantuan? TALK bersama Harmoni. Let's talk. Minda Sihat.